So yang ni yang dikatakan barang tak salah. Tapi cara kita check adalah bila kita keluarkan, kita terus letak. Kita tak buka. Betul. So saya tunjuk Yang ni yang kata ubat sakit perut. Oh ini kalau makan memang sakit perut je. Tengok dalam. Nampak? Cara kita check. Kita hanya ambil letak dan letak tepi tak salah. Sedangkan ada pil Aramin 5 dalam ni. Okey. Dalam ni juga ada ukur kata. So yang ni dia kata new school. Old school. Yang ni kalau letak dalam beg confirm salah. Betul. Yang ni old school. Klise lah. Klise. Biasa kita tengok lah kan. Alright. So yang ni dah jadi barang salah lah. Yang ni tak salah. Tak salah, gula-gula. Tapi tak buka. Oh, Okay, so yang ni kita kata parenting skill ni. Alright. So kita kena buka setiap satu walaupun benda biasa. Itu yang bahaya tu, saya tak boleh teruskan yang tu. Dia dah keliu tengok gula-gula. Buka dia. Dia simpan ganja dalam packaging ni untuk mengamburi mata parents. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kita sekali lagi dalam Garasi TV edisi malam. Ini session yang kedua. Session pertama petang tadi bersama Tuan Haji Zainal Rashid Ahmad. Baik, apa khabar tuan-tuan dan puan-puan? Apa khabar para Garasian semua? Apa khabar para top fan? Apa khabar pada seluruh pembaca kita yang berada di mana saja, baik di Malaysia maupun di luar negara? Malam ini kita ada satu topik yang agak penting untuk kita bincangkan. Kalau semalam kita bersama dengan brother Sa'ari Amri, kita suka-suka fun, hiburan apa semua. Tapi malam ni kita decide untuk buat satu topik yang bagi kita sangat penting, yang sering menghantui masyarakat kita selama ini, iaitu mengenai topik penagihan dadah. Tetapi kita fokuskan kepada mereka yang mula mengambil bahan terlarang ini daripada remaja. Maknanya mereka yang mungkin masih di bangku sekolah ataupun tak sekolah lagi tapi masih muda. Jadi sebabkan itulah malam ini kita Garasi berpendapat bahawa ini adalah salah satu daripada CSR kami. Selain daripada kita berdagang, berjual beli dengan barangan-barangan kita, selain daripada kita berhibur dan sebagainya, ini adalah satu topik yang bagi kita penting kerana di luar sana kita tahu bahawa masalah penagihan dadah di kalangan mereka yang berusia belasan tahun, remaja yang masih belajar, ini jumlahnya makin hari semakin membimbangkan. Jadi kami rasa tidak ada mereka yang lebih layak untuk mengupas isu ini. Jadi malam ini tuan-tuan dan puan-puan, kita bawa agensi anti dadah kebangsaan ataupun AADK. Kerana inilah orang yang pihak yang paling kita rasa antara yang paling layak lah. Kita ada narkotik, PDRM dan sebagainya. Dan AADK adalah antara badan kerajaan yang kita rasa penting untuk kita bawa untuk menjelaskan tentang permasalahan ini. Tuan-tuan dan puan-puan, yang anda kena stay dan mengikuti wawancara kita pada malam ini, kerana di samping wawancara saya dengan seorang orang hebat di ADK ini, kita juga ada demonstrasi. Demonstrasi di mana ibu bapa, abang-abang, kakak-kakak kena tengok, kerana para pegawai AADK akan menunjukkan cara untuk at least lah cara-cara asas untuk mengenal pasti sekiranya ada di antara anak-anak tuan-tuan dan puan-puan ataupun adik-adik, saudara mara, sepupu sepapat yang terlibat dalam penagihan dadah ini, bagaimana corak dia, apakah bahan yang digunakan, bagaimana kalau kita nak identify mereka. So, please jangan ke mana-mana. Selepas saya ada sesi interview dengan orang kuat AADK ini, kita juga ada demonstrasi yang akan dijalankan oleh
pegawai AADK. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, saya rasa sudah intro. Cukuplah 2-3 minit kerana saya tak sabar kerana bersama saya ketika ini, saya nak tengok, sekarang salah sebut pula ni. Ini dia, Puan Hafidah Muhammad Masum, iaitu Ketua Penolong Pengarah Penyelidikan Agensi Anti Dadah Kebangsaan. Apa khabar Puan Hafidah? Baik. Puan Hafidah Ya, saya. Puan Hafidah. So, orang kata mungkin ramai orang ingat kita nak bawa selalu yang bab-bab ni orang lelaki lah. Tapi tuan-tuan dan perempuan, jangan tak tahu, di AADK kita ada seorang Iron Lady. Inilah orangnya, iaitu Puan Hafidah. Kita akan bersoal jawab dengan Puan Hafidah tentang isu ini. Apa khabar Puan? Alhamdulillah. Terima kasih kerana sudi hadir ke Garasi TV. Terima kasih jemput ADK. Yes. Puan, Ya. tak kenal maka tak cinta. Kita nak sembang panjang ni tentang masalah penagihan dadah di kalangan mereka yang di awal usia remaja semua ni. Ya. Jadi mungkin orang macam, perempuan Puan cerita sikit macam mana pelibatan tuan bermula di AADK. Silakan. Okey, terima kasih. Ya. Saya mula-mula bertugas di ADK ni sebagai Ketua Kaunselor di Pusat Pemulihan Dadah. Dulu dipanggil Pusat Serenti. Oh, okey. So di Pusat Serenti kita menanganilah penagih dadah, dipanggil klien yang berusia 21 tahun dan ke atas pada ketika itu. Jadi pusat untuk lelaki lah. Tadi Cik Syaril kata yang datang perempuan sebab yang isap dadah lelaki. Okey. Kebanyakannya lelaki. Okey. 90% ada lelaki. Okey. Selepas tu saya bertugas di Ibu Pejabat di bahagian rawatan. Kiranya separuh daripada perkhidmatan saya ni dalam bidang rawatan. Dan selepas tu saya ke bahagian pencegahan. Kat pencegahan ni saya buat program kesedaran awam lah, memberi kesedaran kepada seluruh masyarakat tentang bayi dadah melalui pelbagai medium. Dan selepas tu saya bertukar ke bahagian asar di tempat saya sekarang ni lah. Alright. So all in maknanya daripada tahun 99 Ya. Daripada tahun 99 tuan-tuan bersama AADK. So maknanya kita tak salah orang jemput malam ni. InsyaAllah. Kan? Penuh dengan pengalaman, syarat dengan pengetahuan. Baik tuan-tuan dan perempuan, kita pergilah tanpa melengahkan masa puan. Okay. Seiring dengan tajuk kita pada malam ini, iaitu mereka yang terlibat dalam penagihan dadah ketika masih di bangku sekolah. Bukan isap dadah kat sekolah, tuan-tuan jangan salah faham pula. Kita bukan nak bercerita dadah tu ada kat sekolah. Maknanya mereka yang mula mendekati dadah ketika di sekolah. Okey. Dan mungkin bukan sekolah pun, mungkin mereka dah tak bersekolah lagi. Sekolah. Kan mungkin remaja-remaja yang orang kata left out apa semua tu kan Puan. Soalan pertama lah. Okey. Apa beza mereka yang terlibat dengan dadah dalam usia remaja dengan mereka yang terlibat dengan dadah dalam umur orang kata belia dan yang dah dewasa ni lah. Saya difahamkan lah ada beza. Maknanya kalau dia hisap dadah ketika dia muda, lain. Kalau dia hisap dadah dia ketika tua, lain pula. Mungkin silakan Puan. Okey. Sebelum saya masuk menjawab ke soalan tu, saya nak tarik perhatian semua penonton. Sebenarnya kita ada buat tinjauan. AADK buat tinjauan terhadap klien AADK yang kita rawat di Pusat Pemulihan, Puspen. Kita dapati bahawa 6% daripada klien kita ni, penagih dadah, telah menggunakan dadah ketika berusia 12 tahun dan ke bawah. Ui, lagi awal. Ya, 6%. 6%. So yang paling muda yang kita jumpa 5 tahun. Ketika umur 5 tahun dia dah ambil bahan. Masa tu contohnya macam gam lah. Dan ketika dia dikesan, umur dia adalah 15 tahun. So tempoh dia menagih kiranya dia menyalahguna
bahan 10 tahun. Sebenarnya waktu kita kesan tu dah umur 15 tahun. So menunjukkan bahawa pada ketika ini semakin usia yang menyalahgunakan dadah dan bahan tu semakin muda. Malah banyak kes-kes yang terbiar tak dapat dikesan dan sebagainya lah. Okay, So tadi ada pertanyaan perbezaan kalau dia ambil dadah di usia muda dan macam mana pula bezanya dengan orang yang ambil dadah waktu dia umur dah dewasa. Okey. Dari segi penagihan dia sama. Okey. Dia tak kira lah, maksudnya dia muda, dia ambil dadah, dia salah guna dadah ataupun dia waktu dia dah berusia ambil dadah, penagihan tetap akan berlaku kalau dia ambil berterusan. Pergantungan tu tetap berlaku. Cuma bila kita cakap pasal penagihan dadah, Cik Syari ada selalu dengar tak macam dia kata short. Kalau orang ambil dadah, otak short. Yes. Tapi itu kira macam penerangan bagi orang layman lah. Maksudnya orang biasa ataupun klien kita cakap short dah otak ni sebab ambil dadah. Sebenarnya bila kita cakap pasal penagihan dadah, dia ada berkait dengan otak. So itu sebabnya penagihan dadah adalah satu penyakit kronik, mudah berulang dan dia memberi kesan langsung kepada otak. Sebab dadah dia terus mempengaruhi ataupun memberi kesan terus direct kepada otak. So bahagian mana yang akan terkesan? Di hadapan ni. Dinamakan prefrontal cortex. Tujuannya adalah untuk fungsi bahagian depan ni, otak bahagian depan kita ni, untuk berfikir, untuk mengingat, untuk apa lagi? Membuat keputusan. Dia memilih antara yang betul ataupun yang salah. Jadi semua orang daripada umur 0 sampai 25 tahun, otak dia akan membangun. Jadi apabila dia bahagian depan prefrontal cortex ni lengkap membangun adalah pada umur 25 tahun. Cuba kita bayangkan kalau dia ambil dadah daripada umur 5 tahun dan kesan dadah tu sampai ke otak, dia akan membantutkan pembangunan otak kita. Itu sebabnya dia akan jadi defect lah, maksudnya dia tak dapat berfungsi. So dia tak boleh nak membuat keputusan dengan betul. Dia akan cuba apa saja yang dia rasa perlu, bereksperimentasi. Cuba dulu baru fikir. Tu kan. So dan mungkin dari segi akademik pun akan terjejas. Disebabkan fungsi-fungsi otak sudah terjejas. Tu dia. Itu sebabnya ada perbezaan. Ada perbezaan. Kalau dia ambil daripada muda, maknanya kesan tu akan lebih teruk daripada orang yang ambil bila dah dewasa. Macam tu. Dan dia berpanjangan. Dia bukannya waktu tu je, sampai dia tua nanti. Itu kita punya mukadimah pada hari ini. Soalan pertama kita tanya, apa beza orang yang mengambil dadah pada awal usia dia dan beza orang yang mengambil dadah ketika umur dah lanjut-lanjut ni. So kesimpulan yang saya boleh buat daripada jawapan puan tadi, kalau dia dah start ambil dadah daripada usia muda, maknanya kesan yang mereka dapat adalah lebih teruk, ya puan. Wow. Okey. Pada mereka yang baru masuk, tuan-tuan dan puan-puan, terima kasih. Malam ini topik kita agak berat, tetapi dia agak signifikan, tuan-tuan dan puan-puan. Kerana kita akan membincangkan satu masalah yang kita tidak boleh sweep under the carpet lah. Orang kata apa, tak boleh buang di bawah permaidani. Istilahnya. Iaitu masalah penagihan dadah di kalangan mereka yang remaja, muda, pelajar sekolah dan sebagainya. Baik puan. Kita tengok sekarang ni ramai ibu bapa yang sibuk. Okey. Yang tak ada masa nak tengok anak mereka secara lebih dekat. Paling kuat pun balik kerja dah sampai rumah pukul 7-8 malam, jumpa anak sekejap, lepas tu masuk tidur. Okey. Dan ramai juga ibu bapa yang seolah-olah takut untuk menegur kelakuan anak-anak mereka. Takut dianggap sebagai ni bukan mak bapak moden ni. Orang kata dulu lain kan, tapi sekarang ni nak tegur pun payah. Tapi mereka tengok macam ada something yang pelik pada anak mereka ni. Tapi ada yang tak berani nak tegur, ada yang anggap
mungkin dia ada masalah lain tanpa menyedari bahawa anak mereka sudah melibatkan diri dalam penagihan dadah. Okey, soalan saya, selalunya budak-budak ni, yang remaja ni, dia akan kalau kata penagihan dadah ni, adakah dia akan bermula dengan ambil benda ni ke, ataupun contohlah ambil ganja ke, ataupun ambil ais ke, apa-apa ke? Kalau budak remaja, budak sekolah ni selalunya dia akan mula dengan apa? Okey. Aha. Kalau kanak-kanak, Aha. saya refer tadi, saya kata ada 6% Aha. yang bawah 12 tahun, 12 tahun dan ke bawah, dah ambil dadah. Okey. Yang itu, bila kita tengok secara mendalam, dadah yang diambil tu macam ais, dadah berat. Okey. Kebanyakannya dadah berat. Tapi ada juga yang ambil gam, ada yang ambil ganja. Sebab kalau usia yang sebegini, selalunya kes-kes ni, sebab apa dia menagih? Ahli keluarga dia menagih. Jadi dia dah biasa tengok tingkah laku tu dekat rumah. Rupanya mak dia dengan bapak dia pun penagih. Abang dia penagih, pakcik dia penagih. Okey. Itu kalau yang kanak-kanak bawah 12 tahun ke bawah lah. Maksudnya kalau contohnya ais ni mahal kan? Tak kisahlah apa pun, dadah pun mahal. Ya. Maknanya kalau yang muda-muda sangat ni, yang kanak-kanak ni, maknanya dia tu istilah dia ambil mak bapak dia punya lah. Dia share dengan mak bapak dia punya lah. Yang tu memang akan berlaku. Banyak kes-kes yang ADK tangani, kita sebenarnya tangkap ibu bapa, kita kesan ibu bapa, kita ambil ibu bapa, kita ambil dengan anak-anak dia sekali. Jadi ada satu kes, anak dia umur 12 tahun, 11 tahun, jadi kita letak dekat hospital waktu tu, nak buat rawatan lah. And then, anak dia nak balik, tak boleh nak balik. Bila kita cek-cek rupanya, dia ketagih. Dia ambil syabu. Sama dengan mak bapak dia. Mak bapak dia dah kita tahan kan. Okay. So anak-anak kita buat pemerhatian dekat hospital lah, bawa JKM. So baru kita tahu rupanya anak dia pun menagih juga, mak bapak dia yang bagi kan. So itu senario yang berlaku. Kalau mak bapak penagih. Tetapi macam soalan Cik Syara tadi, apa jenis dadah yang sama ada dia bermula ataupun terus menagih hard drugs kan. Okay. Kita ada buat kajian, ADK buat kajian, 40% penagih dadah mengakui dia isap dadah bermula dengan bahan-bahan yang ringan. Apa bahan ringan? Ringan. Contohnya macam rokok. Start dengan rokok, okey. Minum. Alkohol, okey. Dan ganja. Ganja, Yeah. Start dengan ganja lah selalunya. Okey, itu maknanya budak-budak yang orang kata umur 13, 14 tu. Ini pengakuan penagih dadah. 40% daripada mereka. 40% daripada mereka mengakui dia orang isap dadah ni bermula dengan bahan yang saya sebut tadilah. Jadi nanti ada orang mempertikaikan pula, saya isap ganja tapi saya tak menagih pun, betul. Tapi itu adalah pengalaman daripada kes yang benar. So kita jangan ambil mudahlah, jangan kena ambil serius benda ni. So dia memang betul-betul berlaku. So kita pun bukannya mengada-ngadakan cerita, tak. Ini apa yang berlaku lah. Dan juga daripada situ tu sebab dipanggil getaway drugs ni, ataupun dadah yang akan menjurus kepada dadah yang lebih berat yang lain. Maknanya asal tu berjinak-jinak dengan ganja dulu. Cuba-cuba. Cuba-cuba dulu. Sebab remaja ni dia suka bereksperimentasi. Okey. Kalau kita kata jangan, itu yang dia akan buat. Okey. Jadi tadi ada cerita pasal mak bapak ni, dia takut nak tegur anak dia. Kalau kita nak cakap apa yang berlaku sekarang ni, dia lebih kepada benda tu dah berlaku, so kena ada langkah-langkah yang sepatut boleh diambil lah. Tapi sebagai ibu bapa, dia dari mula lagi sepatutnya dia dah ada kemahiran tu. Sebab tu Nabi Ibrahim dia ajar kita berdoa, ya Allah ya Tuhanku, jadikan aku dan zuriatku bersemayang, menjaga semayang, kabulkanlah doaku. Jadi maknanya dari awal lagi, sebelum zuriat tu keluar, dia dah doakan, keturunanku nanti jadikan orang-orang yang menjaga solat. Itu asas. Sebab tu sebagai ibu bapa, dia tak boleh asal kahwin, asal dapat anak. Dia tak boleh. Dia ada perkara-perkara yang dia kena pelajari, kemahiran baru yang dia perlu ada. Okey, tadi kita kata bermula dengan ganja. Okey. Kemudian macam dalam konteks sekarang ni,
Tak kuat ni. apa pula dadah yang popular di kalangan remaja? Okey, kalau kita tengok pengkalan data penagih dadah dan bahan di Malaysia, kita gabungkan penyalahguna dan juga penagih dadah yang dilayani oleh AADK, oleh pihak penguasa PDRM contohnya, oleh Kementerian Kesihatan dan Pusat Pemulihan Dadah Persendirian. So kita selaraskan dan kita tengok. Okey, sekarang ni dadah telah berubah trend. Dah ubah trend Trend Okey. Sebenarnya trend tu bukannya baru berlaku, Okey. dah 4 tahun dulu. Alright. So daripada 4 tahun dulu sehingga hari ini telah berubah dadah yang digunakan adalah jenis sintetik. Selalu orang sebut syabu batu ataupun pil kuda dekat Okey. kawasan utara kan. Okey. So jadi dadah-dadah jenis baru ni lah yang banyak digunakan, drug of choice, jadi pilihan. Okey. Bukan kat Malaysia aje. Okey. Seluruh dunia dah jadi macam tu sebab availability ni. Apa dipanggil? Keberadaan. Sebab kita ni dekat dengan Golden Triangle. So dadah daripada macam Myanmar, Thailand masuk ini. Daripada utara sampai ke KL, sampai ke Johor, di dadah tu banyak dan orang kata lebih memberi kesan yang lebih seronok, lebih high. Okey, kalau mereka yang duk isap hidu gam apa semua ni, adakah itu pun dah kita boleh kategorikan sebagai penagihan dadah? Gam ni walaupun dia tak masuk dalam jadual dadah berbahaya, tapi dia juga ada bahan psikoaktif. Maksudnya kalau kita hidu gam, dia boleh mempengaruhi otak kita. Dia akan mempengaruhi. Ada kesan-kesan kimia yang berlaku. Kalau hidu gam lagi bahaya. Sebab dia hidu melalui hidung dan terus sampai kepada otak lebih cepat. Okey. Kalau kaedah kita menghidu ni, dia dalam 3 hingga 5 minit. Kesan tu dah dirasai. Okey. Lagi cepat sampai, lagi sedap. Bukanlah saya menggalakkan orang isap dadah, tak. Maksudnya bila kita tengok anak ataupun orang yang sekeliling kita isap dadah ni, dengan cara macam mana, jadi kita boleh tahu. Kita boleh bantu dia. Kalau hidu cepat high contohnya kan. Sekarang ni pula kita tengok puan gejala isap vape ni. Kan budak-budak pun banyak isap vape apa semua. Dari segitu pula yang menggantikan vape tu dengan memasukkan bahan-bahan lain tu puan. Macam mana trend tu puan tengok sekarang? Itu pun menjadi trend. Okey. Orang kata nak kurangkan merokok, ambil vape. Okey. Tapi sebenarnya dalam masa yang sama ada bahan yang boleh disalahgunakan. Dan budak-budak sekolah pun boleh dapat benda tu dengan mudah. Okey. So bila dah jadi trend, orang suka nak sebab dah in. Budak-budak okey. sekarang ni kan dia suka kalau macam cool, macam seronok, macam best kan. So dia akan cubalah benda-benda tu. Tetapi kena ingat bila kita dah ada bahan lain, dia secara tak langsung akan menyebabkan kita bergantung dengan benda tu. Kalau tak dapat, kita akan cuba lagi, nak lagi. Sebab bila dia mendatangkan keseronokan, otak kita secara tak langsung dia akan nak lagi, lapar. Cari lagi. Macam tu. Betul tak? Dia takkan rasa seronok. Sebab badan manusia ni secara semula jadi, dia sebenarnya dah keluarkan dopamin untuk keseronokan. Bila kita makan, bila kita bersukan, dia keluar secara semula jadi. Tapi kalau ada bahan, contohnya dalam vape tadilah, ada ganja lah sekarang ni, ada cecair ganja contohnya kan. Orang ingat tak bahaya, tak apa. Ambil lah dalam tempoh masa yang lama. Dia akan bergantung dengan benda tu. Ya. Okey, puan. Kalau kita bercakap macam ni, mungkin orang ada yang tak percaya. Adalah kot tapi seorang dua je, kan? Adalah kot tapi tak ramai. Adalah kot tapi tak adalah serius sangat. Baik. Saya nak tanya statistik penagihan dadah di kalangan kanak-kanak dan remaja. Silakan puan. Selalunya orang yang berfikir macam ni kita kalau selagi ahli keluarga kita, anak kita tak terlibat, kita akan kata
itu masalah orang, orang lain, bukan kita lah. Tetapi bila ahli keluarga kita atau anak kita dah terlibat, baru kita nak ambil tahu. Itu memang biasa yang berlaku dalam masyarakat kita macam itulah. Untuk makluman semua, sepanjang 4 tahun yang lepas, daripada tahun 2018 sampai Jun 2021, kita dah kesan ada 18 kanak-kanak yang mengambil dadah. Okay? Di mana tu? Di seluruh Malaysia. 18 kanak-kanak umur Bawah 12 tahun. bawah 12 tahun. 12 tahun ke bawah. Okey, 12 tahun ke bawah. Ya. Itu yang berjaya dikesan Yang berjaya dikesan. 18 dah. Okey. So, yang untuk remaja pula, 13 hingga 18 tahun. Okey. Let's say, saya kira rough lah, roughly, sekiranya dalam 1 tahun tu kita kesan 140,000. So, 2 hingga 4% adalah yang berumur 13 hingga 18. Ui. Maknanya bawah 5% adalah berumur 13 tahun hingga 18 tahun. Okey. Kita tengok pula trend dia. Trend macam mana? Daripada 13 hingga 18 tahun, kalau kita pecahkan, itu adalah kita kategorikan. Maknanya kumpulan ni lebih banyak merupakan golongan yang tertinggi mula ambil dadah. Okay, kalau let's say kita taburkan kategori bawah 12 tahun, 13 hingga 18, 19 hingga 20. Okey. 19 hingga 24. So kategori yang banyak mengambil dadah umur 13 hingga 18 ni. Yang kadang-kadang kita rasa anak kita tak terlibat, anak orang lain. Anak orang lain yang terlibat, dia ajak anak kita. Okey. So anak kita tak terlibat sebenarnya. Okey. So, umur-umur ni yang sebenarnya sangat kritikal untuk kita buat pencegahan. Maksudnya, berhati-hati kepada ibu bapa yang ada anak umur remaja lah. Saya nak buat kesimpulan macam tu. Kemungkinan anak kita dah pernah guna, dah mencuba. Okey. Tak mustahil tau. Okey. Kan? Tapi kita tak tahu. Dalam kebanyakan kes yang kita layani lah, mak bapak adalah orang yang terakhir dia tahu. Anak dia masa tu dah jadi penagih. Yang kawan-kawan semua dah tahu dah, jiran-jiran semua dah tahu dah. Mak bapak yang paling Sebab last. mak bapak sibuk kan, okey. kerja lah itu ini, tak ambil tahu pasal anak. So, Okey. bila dia dah tahu, dah tak boleh nak buat apa. Anak dia dah sangkut dah. Polis dah ambil ataupun ADK dah ambil. So, masa tu barulah nak drama sinetron kan, nangis macam. Tapi semua dah terlambat. Okey. Cuma kena ambil tindakan yang selanjutnya lah lepas tu, maksudnya. Tetapi perkara ni boleh dicegah. Penagihan dadah, kalau kita cegah awal, dia tak akan jadi lebih teruk. Kita melabur RM1 untuk pencegahan akan menyelamatkan RM12 untuk rawatan dan pemulihan. Macam tu. Okey puan. Ini yang paling banyak soalan yang kita terima. Masa kita naik poster awal-awal di garasi tu pun, benda yang paling penting yang diorang nak kita tanya pada malam ni puan, bagaimana ibu bapa ataupun sesiapalah penjaga nak tahu bahawa anak mereka ini dah mula ada tanda-tanda ke arah penggunaan dan penagihan dadah. Puan. Puan orang lama di ADK ni, berdasarkan pengalaman puan apa semua, macam mana kita dah start nak macam ni? Silakan puan. Okeylah, saya bukan nak kata apa Kita tak boleh jam terus macam sama ada anak aku dah terlibat atau belum. Kena tanya balik pada diri ibu bapa tu. Selama ni dia jaga anak dia macam mana? Dia sensitif tak dengan anak dia? Okey. Dia prihatin tak dengan anak dia? Sebab dia tak akan boleh kesan kalau dia tak ada keprihatinan, dia tak sensitif dengan perubahan yang berlaku. Dia tak cakap pun dengan anak dia. Contohnya macam kita kumpulkan maklumat dengan klien remaja, apa masalah sebenarnya dalam keluarga kau ni kan? Dia kata, duduk satu rumah tapi tak bercakap. Kalau saya bercakap pun, mak bapak saya tak dengar cakap saya. Jadi daripada saya cakap dengan mak bapak saya, lebih baik saya cakap dengan kawan saya. Itu poin penting. Tangkap benda tu. Maksudnya, sebelum anak kita pergi cakap dengan kawan dia, kita yang kena cakap dengan anak kita. Daripada situ baru kita boleh dapat. Maksudnya,
anak akan cerita apa pengalaman dia setiap hari, cerita kepada dia. Okey. Tetapi let's say lah, okay fine, kita terlepas situasi tu. Kita rasa anak kita dah mula terlibat ataupun mungkin dah cuba-cuba. Ada beberapa tanda yang kita boleh tengok. Beberapa tanda. Dengar tuan-tuan dan puan-puan beberapa tanda kalau anak anda mula melibatkan diri dan dadah. Silakan puan. Okey, yang pertama, duit asyik tak cukup. Nak pergi tuition dululah sebelum PKP kan. Duit macam tak cukup. Minta duit, nak beli buku, kejap nak beli apa? Levi's dari Garasi TV. Semua nak beli. Dia nak beli garasi. Nak beli juga. Okey. Online, banyak jualan online. Okey. Mak bapak pula sayang. Okey. So bagi duit. Nak beli buku, nak beli baju, nak beli apa semua. Okey, beli. Boleh bagi, tapi kena dapatkan resit. Dapatkan resit tuan-tuan. Betul ke dia beli beli barang yang dia nak ni, ataupun Betul ke dia nak beli Levi's 501 garasi ni? Alright. Ataupun sebenarnya dia tapau kawan-kawan dia pil kuda. Okey. Itu nombor satu. Duit selalu tak cukup. Duit selalu tak cukup. Nombor apa kalau anak-anak duk minta duit sentiasa tak cukup apa semua? Okey. Nombor dua. Yang kedua, tak lekat duduk rumah. Balik lewat malam. Dia memang takkan duduk rumah lah. Duduk dengan kawan-kawan lagi bagus daripada duduk rumah. Okey. Lepas tu ada perubahan. Kalau dulu okey, sekarang ni pantang tegur sikit, bergaduh dengan adik, marah, agresif ni. Apa cepat di Cepat luar angin. kawalan. Emosi. Emosi lebih. Mengamuk sebab tak dapat barang. Jadi dia akan emosi, cepat marah. Selalu marah-marah kan. Okey. Saya dah sebut apa? Dah 3. 3. Apa lagi puan? Okey, yang keempat. Kita sambung lagi lah, lupa saya. Yalah, tapi basically 3 benda tu lah paling penting utama. Yang tu dapat 3 pun dah kira Dah okey cukup lah. Kalau nak cerita ni. Kalau 3 tu pun tak dapat, bukan apa, sebab mak bapak ni dia fikir anak dia dekat rumah, anak dia selamat. Dia dekat tempat kerja, anak aku kat rumah selamat. Sebenarnya penagihan boleh berlaku dalam rumah kita sendiri tau. Sekarang ni waktu PKP orang order je. Dia order contohnya kan, order makan Grab food roti lah. roti canai. Okey, dengan ganja ataupun dengan dadah lain lah. Dia sekali tapau sekali. Kononnya nak order roti canai. Ya. Sulam kat bawah. So maknanya dadah tu dia boleh sampai terus selamat dalam rumah. Okay. Anak-anak kita duduk dalam rumah, dia bukannya belajar. Dia sebenarnya hisap syabu dalam bilik. Mak masak kat dapur. Tak nak makan ke? Cuba masuk dalam, tengok apa dia buat. Check apa yang berlaku dalam bilik dia. Cubalah tengok kan beg dia ataupun handphone, check. Sebab ni banyak parti liar melalui WhatsApp je, jemput kan. Yang baru ni berapa juta kena saman. Tapi yang tu untuk pelancong-pelancong contohnya. Tapi remaja pun banyak terlibat. Okey, puan. Selepas ini kita akan tengok demonstrasi yang sebenarnya. Cakap je tak seronok. Nanti tuan-tuan akan tengok sendiri. Kalau nak tahu macam mana kita AADK buat pengesanan tu. Okey puan. Sekarang kita cerita, andai kata penjaga, parents apa dah rasa anak aku dah pelik ataupun terjumpa barang yang dimaksudkan dalam beg ke, dalam bilik diorang ke apa ke, apa ibu bapa nak boleh buat? Macam mana dia nak buat? Apa tindakan seterusnya? Pertama sekali kena bertenang. Relax. Okay. Tapi saya cakap ni yang ideal. Kalau dapat tahu anak ambil barang, pijak. Bapak, mak, nangis lah. Drama. Okay. Drama air mata. Alright. Tapi tak boleh berterusan macam tu. Okay. Situasi kena ditangani. So, bertenang. Keluarga meeting. Buat meeting. Meeting? Meeting. Apa nak buat ni? So, mak cakap macam mana, bapak cakap jangan salah menyalah. Ni kau punya pasal. Tak ambil tahu pasal anak. Tengok anak dah macam mana. Mak pula, anak aku dah kandung 9 bulan. Dah isap dadah. Contoh. Menangisi. Perkara tu tak akan menyelesaikan masalah. So, bila kita meeting, libatkan semua ahli keluarga. Waktu tu, kita boleh muhasabah. Mungkin selama ni, memang kita mengabaikan anak kita lah. Sebab tu anak kita dah isap dadah. Okey, kan? itu meeting. Yang pertama, jangan kelabah, relax. Yang kedua? Okey, seterusnya
kita hubungi AADK. Okey. Boleh hubungi AADK untuk dapatkan khidmat nasihat. Sebab kita baru nampak benda tu, tak confirm lagi. Sebab kena buat ujian. Ujian urin. Nak sahkan betul dia penagih. Kontak AADK Yang tuan-tuan dan terdekat. puan-puan yang terdekat. Dapatkan appointment dan hadir ke pejabat AADK. Pastikan anak hadir sekali. Jangan mak bapak je hadir. Selalunya anak anak tertinggal sebab anak tak nak ikut. Jadi Mak bapak yang sampai, anaknya tak ada. Bapak yang sampai, anak tak sampai sebab Ah. takut dan sebagainya. Oh, maknanya puan, maknanya kita kena bawa sendiri anak kita pergi ADK. Bawalah. Oh, bukan kata kita telefon ADK datang. Itu kalau kita buat aduan, ADK datanglah ambil. Sebab dia di luar kawalan, mak bapak pun tak boleh nak. Oh, kalau Ah. maknanya dia agresif ke apa semua, Ya. ADK boleh datanglah. Boleh datanglah. Tetapi kalau boleh Kalau boleh ditangani, Aha. takkan itu saya cakap dari awal. Mak bapak yang tahu anak dia. Mesti okey, ada dipanggil apa? Ah. Insting. Dia ada something yang mak dia je yang tahu anak dia ni kelemahan dia kat mana. Macam tu. So, kita kena meyakinkan anak kita tu. Okey, jom kita dapatkan rawatan. Lagi satu, jangan tunggu. Dia kadang-kadang mak bapak ni dia fikir nanti dululah sebab dia tengah belajar. Okey. Nanti dululah sebab dia anak saya kerja bagus, nak bayar sewa kereta bulanan. Siapa nak bayar? Contoh. Alah, ni nak SPM ni, lepas SPM lah. Macam tu. Lepas SPM. Nak exam ni. Tapi benda tu boleh diatasi. Bincang dulu macam mana. Kena buat intervensi tu cepat. Sekarang. Jangan tunggu minggu depan. Tapi saya Bulan takut depan. kalau saya hantar anak saya ke AADK nanti penjarakan anak saya. Saya sayang anak saya. Tu macam mana? Apa AADK buat bila bawa anak ni pergi AADK? AADK buat apa? Kita bagi rawatan dan pemulihan. Kita tak penjarakan anak. Anak tuan-tuan okey. kita tak penjarakan. Aha. Sebab kita nak tolong tu kita ambil. Okey, ambil. AADK akan ambil. Maknanya dia kena tinggal anak dia lah. Ke ambil urine test dulu Ambil ke? urine test Ambil dulu. urine test dulu. Dapat confirmation. Okey. Dan selepas tu baru kita akan advise. Kita akan buat ujian-ujian. Kalau tengok keparahan dia. Okey. Mungkin kita letakkan dia dalam program pengawasan dalam komuniti. Ataupun kita boleh masukkan dia ke pusat pemulihan Maknanya sukarela. lepas dia bagi urine dia bagi urine dia tu boleh bawa balik rumah lah. Tunggu keputusan tu dulu. Tunggu dulu. Dia tak boleh balik lagi. Tak boleh. Okey. Bila kata positif je, lekat. Okey, kita advise. Advice pada Keluarga. Sebab keluarga bawa dia Okey. sukarela. Alright. So, maknanya selalunya kalau keluarga datang, kita bagi sukarela lah, rawatan sukarela kan untuk dia. So, bagi peluang sebab mungkin dia belajar lagi. Jadi dia boleh belajar dan dia boleh ikuti program juga. Oh, maksudnya kalau dia masih bersekolah, dia tak perlu ponting sekolah. Maknanya dia boleh hadir kelas Boleh. macam biasa. Boleh hadir. Tapi pada masa yang sama mengikuti Ya. program yang disediakan ADK. Betul. Oh, ni Tapi selalunya budak-budak yang dah ambil ni, dia dah tak pergi sekolah dah. Kebanyakannya. Dia dah, apa dia kata tu? Dia dah left out lah. Dah Okey. tercicir. Okey. Maknanya pendekatan mengubati lah, bukan menghukum ADK Bukan ni. Okey. Cuma kadang-kadang mak bapak dia sayang, dia macam risau. Kalau masuk ADK ni kena tangkap, kena apa tak. Sebenarnya macam tu je cara dia. Kena berhentikan. Selagi tak berhenti memang dia tak boleh. Maknanya stop puan, sendiri. anak dia tu boleh balik rumah balik lepas tu Boleh kalau dia dalam program komuniti. Okey. Yang apa keadaan yang mana anak dia tu mungkin kita tangkap, tahan ke ada ke kemungkinan itu? Tahan maksudnya? Masuk lock up ke apa ke ada tak? Kalau itu kalau dah maksudnya keluarga beraduan. Kita ambil dia, okey. kita kena tahan reman dulu. Oh, Nak dapatkan ujian. I see. Ujian-ujian dulu. Itu beza dia. Itu Kalau serah Kalau sukarela, sukarela, kita dapatkan khidmat nasihat. Jangan takut. Sebab bila orang dengar cakap ADK, takut lah kena tangkap. Tak. Bukan ADK ni tengok, semua baik. Semua nak bagi bantuan. okey. Okey. Alright. Kemudian saya agak-agaknya lah katalah anak kita tu form 2. Okey? Form 2. Disahkan urine test ADK kantoi. Ada memang dadah. Okey. Berapa lama program yang dia kena follow? ADK sediakan program untuk untuk dia. 2 tahun. 2 tahun. 2 tahun kalau dalam pengawasan 2 hingga 3 tahun. 2 tahun hingga 3 tahun. Ya.
maknanya dia kena sentiasa menghadiri program. Tak perlu Ikut jadual lah. Dia ada Ah. jadual akan dikeluarkan. Yeah. Kaunselor dia akan keluarkan jadual. Aha. So dia kena ikuti program tu lah. Sepanjang 2 atau 3 tahun tu. Maknanya tak perlu risaulah kena hantar sekolah pemilihan akhlak ke, Oh, tak ada. kena hantar pusat senti ke apa, tak perlu risau. Tak perlu Tapi risau. dia sudah di bawah spotlight AADK lah. Ya. Tapi kalau perlu tak, macam orang kata apa, tak boleh keluar daerah ke, tak boleh pergi bercuti ke apa ke, kena buat report balai. Itu kalau kes-kes yang mandatory di bawah mahkamah. Oh, kalau bawah mahkamah. Jangan sampai ADK ambil dan jatuhkan kes tu di bawah mahkamah. Itu sukar sikit Jadi lah susah masanya. lah. Maknanya elok awal-awal ni, Sukarela datang. pujuk dia datang sukarela, AADK sediakan program dan Ya. sebagainya. Okey, nampaknya ramai dah tak sabar nak tengok demonstrasi oleh pegawai AADK ni. Baik, Puan, sekian terima kasih banyak kerana bersama dengan kami. Nampak sedikit sebanyak kita dah dapat pengetahuan asas dah. Saya pun baru tahu, saya ingat kalau AADK ni kena jail lah apalah. Rupanya ada kaedahnya dengan syarat sukarela. Boleh tinggal pesan sikit? Silakan Puan. Bila kita mempunyai masalah, anak terlibat dengan dadah, jangan cepat panik. Kita mesti kita mesti tengok balik muhasabah diri dan kita ambil tindakan-tindakan yang sepatutnya boleh menyelamatkan, membantu anak tu. Kita kena ingat, setiap perkara yang terjadi kepada diri kita ataupun kepada ahli keluarga kita, ada hikmah yang tersembunyi. Dan manfaat tu kepada diri sendiri ataupun kepada orang lain. Setiap perkara yang berlaku tu ada sebab, ada musababnya, ada hikmahnya. Jadi kena lalui dengan tenang, dengan sabar dan beri bantuan ataupun buat tindakan dengan segera. Tak boleh bertangguh. Sekian, terima kasih. Tuan-tuan, kalau nak cerita pasal penagihan AADK apa semua ni, sampai esok pun tak habis. Banyak maklumat, jadi tak mungkin kita boleh sampaikan dalam tempoh yang singkat ini. So kalau siapa yang memerlukan maklumat lebih lanjut, jangan lupa layarilah Facebook ke page AADK ke apa ke, dapatkan sebanyak mungkin maklumat yang anda perlukan. Tapi basically dalam 45 minit perbincangan kita tadi, saya tertarik dengan kenyataan Puan, iaitu janganlah sampai anak-anak kita ni dah sampai ke perintah mahkamah, kena tangkap dan sebagainya. Jadi agak susah. So kalau boleh elak benda tu, kalau dah perempuan rasa anak perempuan ni terlibat dalam penagihan dadah, bawalah ke AADK yang berhampiran. Pihak AADK ada menyediakan proses modul-modul rawatan dan sebagainya, ya. Ya. Okey. Alright, tuan-tuan dan puan-puan. Ya, inilah masa yang kita tunggu. Nak tengok demonstrasi sikit. Pegawai-pegawai AADK kita yang gagah-gagah sudah standby di depan skrin. Silakan. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam. Terlebih dulu kita ucap terima kasihlah kepada pihak garasi kerana sudi mengundang kami daripada agensi Interaksi Kebangsaan untuk memberi sedikit simulasi dan juga demonstrasi. Sebenarnya pada 24 September yang lepas, kedatangan kami kali pertama, kita telah bagi exposure tentang penggunaan dadah sintetik, yang mana kita sedia maklumlah tentang syabu, ais dan sebagainya. Dan hari ini saya sekali lagi bersama dengan sahabat saya, Cik Izzuddin. Kita hari ini kita lihat bagaimana Tuan Syahril dan juga Puan Hafidah bercerita tentang perlunya peranan ibu bapa dalam mengenal pasti perubahan tingkah laku anak-anak, lebih sensitif dan sebagainya. Tapi ada satu lagi kaedah yang hari ini kita nak tunjuk, bahawa dalam usaha-usaha kita untuk memastikan anak-anak kita ni tidak terlibat dengan penyalahgunaan dadah dan mungkin menjadi lebih teruk, ada satu keadaan di mana bagaimana kita nak tahu the tricky part. Tricky part apabila seseorang remaja atau anak-anak kita terlibat dengan penggunaan dadah. Ya, betul Cik Dan? Betul. Sebab yang ini adalah actual senario lah. Situasi semasa yang kita biasa lihat. Kalau kita tengok di luar sana, kita tahu yang ni bong. Peralatan ataupun dapur untuk kita menggunakan syabu, ais dan sebagainya. Ini kira kita, kalau kita tengok kita tahu. Tapi hari ni Cik Din, cabaran dia sangat besar, betul? Betul, cabaran. Bila kita bercakap tentang bagaimana pencegahan baik di sekolah atau di rumah dan sebagainya, kita dah berhadapan dengan situasi di mana tricky part ni, apabila anak-anak menggunakan kreativiti mereka
untuk membawa dadah dalam keadaan ibu bapa tak sedar. So untuk itu saya serahkan pada sahabat saya Cik Izzuddin untuk terangkan sedikit lah apa yang kita cuba bawa malam ni. Okay. Silakan Din. Masih jabatan. So hari ni kita macam jabatan kata dia ni adalah orang panggil, kalau untuk remaja, ini kita boleh kategorikan sebagai old school lah. Old school Old school. Macam contoh straw ni. Kita Selangor dah tak pakai straw. Straw dah tak ada. So memang tak boleh dapat straw. So ni packaging lama. Okay. Tadi ada Puan Afida, dia ada cakap pasal macam mana ibu bapa sekali-sekala dia kena pergi spot check bilik anak. Betul. Ini benda paling simple. Pergi spot check bilik. Tapi tuan-tuan, hari ni kita nak menimbulkan sedikit kerisauan kepada ibu bapa. Adakah barang yang dia spot check tu, dia tahu barang tu adalah barang salah? So hari ni saya ada bawa satu beg biasa. Macam seorang remaja datang bawa kan. Contohlah dia balik rumah. Oh, tak nampak remaja bila Cik Din pakai. Tapi basically ini adalah penampilan dulu yang biasa. masa remaja macam ni lah. Okey, baik. Sekarang masih remaja, cuma rambut tak ada. Okey, baik. Okay, so bila saya balik macam perempuan pula kan. Okey. So kalau kita balik rumah, bawa beg contoh. So parents nak check. Okay. Cik Faizal kerja di KM tahulah. Saya tak boleh check lah. Okay. So kita nak minta salah seorang kru untuk datang check. Parents lah kan. Untuk datang check, keluarkan barang dalam ni dan tunjuk saya adakah apa barang dalam beg ni adalah salah. Yang boleh dikategorikan sebagai barang salah. Macam Puan Afida kata tadi, kita kena actually sebulan sekali lah. Betul. Pergi checking bilik anak kan. So kita minta seorang kru lah. Okey. Untuk bantu. Okey, Okey. sila. Nama je? Nama saya? Nama betul ke nama tipu? Nama tipu je. Nanti orang add Facebook susah. Nama saya John. Okey, John. Cik John, contohlah saya anak kan. Tapi macam tak nampak anak lah. Okay, so contohlah. So ada beg ni dalam bilik anak. Okey. So cik kena check. Keluarkan kat saya atas ni apa barang yang salah, apa yang tidak. Okey. So ni Ni anak punya beg ni. anak punya beg. So, situasi ni berlaku di rumah dalam bilik. Kita keluarkan dulu. Okey. Keluarkan lah. Boleh tak? Yang salah tak sini? Yang salah letak situ. Tak salah? Tak tak salah. salah. Kita apa tak apa. Okey. Okey, yang salah letak kiri. Sekolah lah, budak sekolah je. Budak sekolah. Tapi saya bapak lah. Ayah lah, ayah cik budak sekolah. Alright. Yang ni yang betul lah, ini yang salah. Perut ni saya tahu. So ni simulasi macam seorang ayah cek beg anak dia lah. Alright. Okey dah habis. Tak ada. Betul je confirm tak ada je. Oh, sekejap lagi satu. Okey. Okey. Dia tak ada apa. So tak adalah. Confirm Okey. je Confirm. Pasti? Pasti. Sekali. Lagi sekali boleh. Oh, sensitif lah bapak ni, sensitif. Nampak. Ah, Betul. ayah Ini kita nak saya cek. Lagi satu. Ada lagi? Saya pun tak tahu ada lagi. Alright. Tengok ya. Tengok tu. Ambil masa, take your time. Mana duit yang bapak bagi tu? Dah beli seluar jin tadi. Ada je ya. Okey. So, kalau kita dapat lihat, mungkin kamera boleh zoom. Ini adalah barang yang salah daripada beg ni. Okey. Okey. Ini. So, yang ni adalah barang yang Tak salah. tak salah. Pada pemahaman seorang bapak lah. Ya, Okey. Okay, so cara checking ni, so kita obviously lah, yang ni memang salah lah. Yes. So yang ni adalah cara packing batu, yang ni adalah rokok kan, lighter. So ni memang salah. So yang ni yang dikatakan barang tak salah. Tapi cara kita check adalah bila kita keluarkan, kita terus letak. Kita tak buka. Betul. So saya tunjuk yang ni yang kata ubat sikit perut. Oh ini kalau makan memang sikit perut je. Tengok dalam. Nampak? Cara kita check. Kita hanya ambil letak dan letak tepi tak salah. Sedangkan ada pil aramify dalam ni. Okey. Dalam ni juga ada ukur letak. Aduh, betul. So yang ni dia kata new school. Old school. Yang ni kalau letak dalam beg confirm salah. Betul. Yang ni old school. Klise lah. Klise. Ini biasa kita tengok lah kan. Alright. So yang ni dah jadi barang salah lah. Yang ni tak salah. Tak salah, gula-gula. Tapi tak buka. Oh, ya. Okay, so yang ni kita kata parenting skill ni. Alright. So kita kena buka setiap satu walaupun benda biasa. Itu yang bahaya tu, saya tak boleh teruskan yang tu. Dia dah keliu lah tengok gula-gula. Buka dia. Dia simpan ganja dalam packaging ni untuk mengamburi mata parents.
Okey. Okay. So yang ni 3 in 1 biasa. Tapi kalau tuan-tuan lihat 3 in 1 ni atas dia tak sama macam bawah. Dia dah potong. Dia dah ada renovation sikit. Tak, dah renovate. Okey. So kita kena buka tengok. Bila ada benda yang mencurigakan walaupun sedikit, kita kena syak. Sebenarnya kita lagi kuat kita syak lagi bagus. So sebenarnya dalam dia adalah dadah jenis serbuk. Dadah jenis serbuk ni saya akan tunjuk sebentar lagi. Okey. Saja Okey. Terima kasih kerana seorang bapa yang sensitif. Okey. Terima kasih. So tuan-tuan kat rumah, inilah di antara cara untuk kita parents check beg anak-anak dia. So yang ni kita kata kena peka ni. Yang macam mana tadi Puan Hafidah sebut, kita lihat perbelanjaan anak-anak, rutin perbelanjaan anak-anak dah berubah. Sebenarnya bila kita bercakap tentang rutin berubah pun dah menjadi satu signal Cik Din. Betul. So hari ni tadi kita dah tengok. Okey, ini pandangan mengenai dadah yang skeptikal lah, klise. Bila kita jumpa barang-barang macam ni, obviously kita tahu anak kita terlibat lah dengan pengambilan dadah. Tapi kalau macam ni, barang macam ni, kita kena lebih sensitif. Kena lebih sensitif. Dan ni mungkinlah Cik Din, penonton-penonton kita tertanyalah, kalau buka sachet macam ni, so ada serbuk. Kita wondering serbuk apa kan? Betul. So adakah bentuk kaedah dadah baru menggunakan sachet sekarang ni? Okey. So ini kita nak terangkan. Contoh tadi kita tunjuk kan. Yang ni dadah yang cerita kita maklum, RME 5. Dia dalam bentuk fizikal tuan-tuan. Dalam bentuk pil. Bila kita buka dan kita makan. So kita rasa secara fizikal. So contoh kalau orang nak bagi, saya bagi kat Cik Faizal lah. Cik Faizal rasa dan mungkin kita boleh buang. Betul. Tapi apa yang berlaku hari ni, dadah dalam bentuk serbuk. So saya tunjukkan lah. So ini antara dadah bentuk serbuk ni sinonim dengan muzik. Okey. Sesuai kalau saya nak bancuh saya kena ada feel sikit. Oh, ada feel. Okey, feel Cik Din So saya buka lagu yang apa? Sekejap, sebelum tu. Okey. Saya tunjuk. Ni antara packaging, ni ada lagi antara packaging kita kena alert. Okey. Contohnya menggunakan packaging sos cili. Sinilah Okey. menggunakan packaging sos cili. So cili ni tak marah. Tak salah. Tapi packaging dia gunakan packaging ni dia potong dan dia simpan dalam ni. Tujuannya 100% untuk mengaburi sahaja. Betul. Jadi terus bila kita check, kita kena ada ilmu. Memang kita kena ada info yang betul. Apa yang kita check, apa yang kita nak tahu tentang anak-anak kita. Okey. So ni contohlah. Kalau saya kata tadi dalam bentuk pil, ini adalah dalam bentuk serbuk. Okey. So boleh kita ambil feel sikit lah. Ambil feel sikit lah Cik Din Alright. Contoh tadi Puan Hafidah cerita pasal private party. Contoh dalam suasana private party kan. Alright. Joget sikit. Tak boleh. Tak biasa. Kita remaja purba Din. Nampak tangan. Alright. Takut kan. Contoh air. Okey. Air kosong. Air ni tak ada masalah, boleh minum. Okey. So bila pergi ke private party, so dadah dalam bentuk fizikal ni dah kurang. Alright. Orang akan gunakan dadah bentuk serbuk ni. Saya buka yang tadi kita check. Dengan lagunya macam ni dalam private party, kita tuang. Nampak? Kaedah Kaedah. yang mudah. Okey. So dia kacau sikit pakai je alat ni. Alright. So dadah air ni adalah air yang telah dicampur dengan ekstasi, syabu dan sebagainya. So dadah dadah perangsang muzik. Betul. Yang dulunya ekstasi dalam bentuk pil dan sekarang ni dalam bentuk cecair. Serbuk. Right. So kalau kita tengah clubbing dalam private party, pastinya kita penat. Betul. Takkan joget tak penat betul. Betul. So kita akan minum. So dadah air yang kita minum ni, warna dia pun kalau Cik Faizal tengok warna apa? Warna oranye. Sukarlah untuk kita kesal. Ya betul. So bila kita dalam club, dalam private party sekarang ni banyak private Betul. party. Takkan kalau kita pergi, takkan kita bawa bekal. Betul. Jarang orang pergi private party bawa bekal di kotak, tak ada. Jadi bila dia sediakan air tu kita akan minum. So kita akan Okey. jadi apa yang penting kita kena berada di tempat yang betul. Masa yang betul dengan kawan orang yang betul. Itulah tuan-tuan dan puan-puan, kita tengok realiti sekarang lah. Kita dah bercakap tentang isu dadah sintetik sebelum ni, skeptikalnya dadah yang kita tahu pada hari ni. Tapi cabaran baru kita apabila kita nak memahami yang anak-anak sekarang ni dah advance. Kalau kita tak lebih advance daripada anak-anak, kita tak lebih peka, kita tak lebih cakna, maka kita mungkin akan ketinggalan. Dan saya tertarik daripada perbualan Tuan Syaril dan juga Puan Hafidah tadi untuk kita jadi lebih sensitif
di masa-masa akan datang, supaya isu-isu yang berlaku melibatkan anak-anak muda khususnya di sekolah, di dalam kawalan kita, kita lebih alert untuk ambil tindakan dan sebagainya. Betul Cik Den? Betul. Sesuai dengan kempen kita lah Cik Den pada tahun ni, apa? Lebih baik cakap. Kali ni berjaya. Lebih baik. Kali ni berjaya, alhamdulillah. So mudah-mudahan demonstrasi kita yang seberingkas ini dapat menjadi satu, orang kata, titik tolak kepada ibu bapa di luar sana supaya menjadi lebih sensitif dengan apa yang disampaikan oleh panelis jemputan kita tadi lah. Okey. Alang-alang tu Boleh kan, sekarang ni dah kata style baru. Alright. Dulu kalau kata syabu kena ada benda-benda ni Betul, semua. betul. Kan, jadi mak bapak tengok, tak ada benda ni, kira tak ada lah. Tak ada. Rupanya dia dah tukar ke Betul. sachet pula Betul, dah. betul. Dia dah keluar. Selalunya generally berapa harga dia orang perlu spend kalau budak-budak nak beli benda-benda macam ni? Okey, mungkin ada tadi macam saya cakap sikit, dadah ni mahal. Okey, dadah ni memang harga dia mahal, lebih kurang RM200. Tapi kita kena ingat, dia ni adalah untuk 1 jam. Kalau kita minum 20 orang, jadi seorang jadi RM10. Dia jatuh murah lah. Jatuh murah. Ah, Jadi kita tak boleh ada persepsi budak tak kisah sebab murah. Jangan. Sebab dia consume betul. sikit. Okey. Tak macam penagih tegar dia mulakan RM50 satu tiup untuk dia seorang. So mungkin pelajar sikit je. Jadi kat situ dia bermula macam rokok lah. Mula-mula kita kan, takkanlah dia orang Betul. Betul. beli benda ni, rupanya dah tahu dalam jap banyak, jatuh murah. Macam harga pasaran juga lah tuan. Macam bila kita cakap syabu 1 gram bersama RM100, ganjal 1 gram bersama RM50. Tapi kita kena faham dia punya penggunaan dia Berbeza. melibatkan beberapa I orang, see. ramai dan sebagainya. So tak ada isu tentang budak-budak tak afford untuk dapatkan. Jadi tuan-tuan jangan ingat anak-anak kita tak mampu ya. Mungkin mereka tak ada duit banyak sangat, tetapi macam mana yang pegawai-pegawai ADK ni cerita, diorang tak perlu, diorang hanya perlu masukkan Betul. kutip duit banyak-banyak, Betul. ramai RM100 itu pun dah cukup untuk dalam sebuah Betul? jap Untuk- air Untuk satu ni, untuk dia. I see. pembancu pun mudah kan. Okey, sekejap. Apabila contohlah apabila dia orang minum satu gelas ni Okey. apa yang akan berlaku pada dia orang? Kalau ikutkan macam sekarang ni kita berhadapan dengan isu tentang new psychoactive substance lah, NPS lah. okey. Dadah-dadah baru ni dia sebenarnya lebih potent daripada dadah-dadah sedia ada. Okey. Kita biasa lihat contoh macam ada scene daripada dadah konvensional melalui tiup, so then dah beralih kepada melalui bakar, cheese dan sebagainya. Tapi kita lihat kaedah penggunaan ni sangat orang kata Simple. simple. Tapi sebenarnya kesan dia lebih potent lah. Oh, lagi teruk. Macam contoh lah yang kita biasa tengok bila kita lihat orang yang pergi ke PP private party ni menggunakan dadah ni sebagai stimulan drug untuk dia lebih agresif. Kalau let's say lagu yang dimain lagu techno, dia akan jadi Cik Den kalau dia main lagu sedih kan, contoh akan sedih. dia jadi apa? Dia akan sedih, meleleh. Itu yang apa yang kita buat, kita lihat sebab tu kita buat serbuan dan sebagainya lah. Ada tak kemungkinan budak-budak sekolah ni dia ambil benda-benda macam ni sebab kononnya stres, sebab nak berhadap ke exam, jadi bila dapat benda ni boleh release ke? Kemungkinan? Itu mungkin persepsi dia lah. Setengah orang kan macam kita tengok, kenapa dia terlibat dadah? Pengaruh kawan, stres. Ini adalah alasan-alasan yang digunakan. Alasan yang digunakan kononnya betul. nak exam ni, nak SPM ni kan. Sebab bila kita ambil ni, contoh hilangkan stres, besok kita stres juga. Stres takkan habis. Stres takkan habis, masalah takkan selesai. Jadi tak ada siapa pun kata dadah lah cara untuk merilis stres. Mereka mungkin nampak biasa, tak ada kesan parut Betul, kat betul. tangan, tak ada simpan betul. apa semua. Tapi rupanya mereka dah mula mengambil dadah yang lebih bahaya daripada dadah-dadah yang kita tahu Betul. sebelum ni. Okey, mungkin soalan terakhir lah. Okay, right. Okey, macam mana kita nak identify anak kita ke atau apa, bila dia ambil benda-benda ni, dia jadi macam mana? Dia tidur sepanjang hari ke? Right. Dia macam mata dia naik ke atas juling ke apa? Okay, dia sebenarnya different lah. Maknanya macam sebelum ni kita selalu bercakap tentang recreational user dari sudut pengguna dadah dewasa. Tapi hari ni kita bercakap tentang anak muda. Kalau dulu kita lihat penggunaan ganja yang memberi kesan mereka ni mungkin tindak balas terhadap satu-satu perkara itu menjadi lambat dan sebagainya. Tapi sebenarnya hari ni kita kena faham konsep stimulan drug. Merangsang mereka untuk menjadi lebih agresif, lebih aktif dan sebagainya. That's why kadang-kadang kita tengok bukan kita nak bagi satu bad perception yang buruk lah. Kadang-kadang pelajar lepasan sekolah kita wondering bila habis dia sekolah dia naik motor dengan Berani. beyond expectation kita, dia mampu untuk berdiri atas motor dan sebagainya, berani. That's why kita lihat kesan-kesan penggunaan dadah baru ni membolehkan mereka, menstimulate mereka menjadi lebih agresif. Jangan ingat Betul. bila dia orang ambil dadah ni, dia orang akan jadi
lalu tidur tak Tu dulu old school lah. Dulu lah, dulu. old school. Old school, betul. Tapi tuan-tuan, anak-anak tuan-tuan, nauzubillah lah. Kalau ambil benda ni, dia tidak ada kesan di tangan, berlubang sana, berlubang sini. Dia tidak akan tidur sepanjang hari. Dia tidak akan lalok, tetapi dia akan menjadi seorang yang sangat-sangat agresif. So tuan-tuan dan puan-puan, kalau anak-anak tuan-tuan tu tengok lain macam agresif dia, tak tidur, tak apa. Okey. Vape. Vape. Silakan vape. Dia ada vape. Vape ni kita pun tak payah nak ulas panjang lah sebab dia masih bawa Okey. So mungkin tu Puan Fida tadi pun dah bagi tahu betul, kan. Vape ni kandungan dia tu mungkin ada yang sebelum kita ada baru-baru ni tangkapan. Tangkapan oleh PDRN mana vape tu dia mengandungi THC. Betul. So vape tu yang dijual biasa tu tak ada masalah, tapi bila dia campur dengan THC tu, yang tu ya dia jadi samalah macam dia ambil. Adakah kesan dia sama juga yang jadi aktif lain macam berapa kalau bergantung pada ni lah. THC ni dia setiap dadah ni akan dia akan ada kesan yang berbeza. Oh, Dia yang paling dahsyat tuan. Bila sekarang ni kita ada biasa tetrahydrocannabinol THC, bahan psikoaktif dalam apa ni dadah jenis ganja. Kita tahu yang penggunaan dia akan menyebabkan refleksi kita terhadap satu perkara lambat. Tapi hari ni kita ada NPS. Kita ada THC sintetik. Maknanya cannabis oil yang diproduce oleh setengah orang dan digunakan untuk memulihkan mereka jadi agresif. So dia dah mengubah kita punya persepsi. That's why yang tu yang kita sangat-sangat bimbangkan lah. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, begitulah tadi 1 jam kita bersama dengan agensi anti dadah kebangsaan. Terima kasih kepada Puan apa ni? Hafidah. Puan Hafidah dah cerita kita banyak benda. Antara kesimpulan yang saya boleh dapat daripada Puan Hafidah adalah jangan tunggu sampai anak anda kena tangkap dan sebagainya. Bawa kalau dah rasa nampak dah ada simptom-simptom yang disebutkan tadi, bawalah mereka secara sukarela. InsyaAllah AADK takkan penjara, takkan apa. AADK akan, sebab AADK ni tuan-tuan, dia lebih pada pemulihan, bukan nak menghukum kan. Perkhidmatan Menolong. Jangan tunggu sampai kena tangkap. Bawa pujuk anak anda pergi ke AADK yang berhampiran. Boleh dapat nombor telefon, Google lah kat mana-mana. Tiap-tiap daerah ada AADK kan? Betul. Yes, tiap-tiap daerah di Malaysia ni ada AADK. Jangan sampai diorang ketuk pintu anda. Kalau rasa boleh bawa, pujuklah. Kita masih belum terlambat untuk ni. Dan abang-abang kita kat operasi ni, kita dah tahu dah bahawa untuk jadi penagih dadah yang dia old school, dia tak ada lah main benda-benda ni dah. Okey, dia tahu main benda ni senang kantoi. Dia dah beralih kepada serbu cecair dan sebagainya, di mana dia tidak memerlukan chase the dragon and all that. Tak payahlah. Tak pakai lighter dah. Tak pakai lighter pun tak payah. Kemungkinan juga orang yang ambil benda ni tak isap okok pun. Betul. Ya. Jangan ingat, anak aku tak ada isap okok lah, tak jumpa dahil, tak jumpa lighter. Itu dulu bang. Sekarang ni hanya campur dengan air. Dan jangan ingat mereka tak mampu, kerana benda ni boleh dikongsi beramai-ramai. Harga yang mahal ni dia kongsi pun silap bulan jatuh RM5 seorang aja. So tuan-tuan dan puan-puan, itulah tadi selama 1 jam. Terima kasih kepada AADK Kebangsaan. Terima kasih kepada AADK Selangor. Terima kasih kepada semua warga AADK. Dan terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan. Memang topik malam ni agak berat. Dia tak ada hiburan menyanyi hingga ke saat ini. Tetapi tuan-tuan percayalah, kalau ada masa, tengok balik kita punya wacana malam ini. Kerana ia mungkin boleh membantu keluarga anda daripada terjebak dengan dadah. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu dalam sisi sales dengan Tuan Haji Zainal Rashid Ahmad selepas ini. Bye-bye. Terima kasih.